Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana diberi limpah kurnianya kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini untuk sama-sama kita baca surah Al-Isra', ya, muka surat 290, dan kita sambungan ayat pada hari itu iaitu ayat 81 sehingga ayat 82, ya, sehingga ke ayat 86. InsyaAllah kita akan sama-sama, tapi insyaAllah sebelum tu Cik Pah akan baca ayat atas lagi, iaitu ayat 70, ayat 80, ya. Cik Pah akan baca 80 terus sampai ke bawah. Okey, insyaAllah. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati war ruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Habib Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbul malaikati war ruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini insya-Allah kita akan baca seperti yang Cik Pah maklum, surah Al-Isra', muka surat 290. Nah, kita teruskan dengan tajwid kita. Teruskan lagi. Okey, baiklah. Untuk pagi ini juga, Cik Pah mohonkan semuanya bersedia untuk kita tengok tajwid kita seputih-seputih. Kita tumpukan, masih lagi kita tumpukan pada makhraj huruf, ya. Makhraj huruf sangat penting, dan juga sifat huruf, ya. Amat penting makhraj huruf dan sifat huruf. Huruf-huruf isti'la. Cik Pah sahabat tidak masih ramai lagi kita huruf isti'la. Dengan istifal tu kita tidak betul-betul tekan, ya. Sebab kalau tidak betul-betul tekan, dia akan jadi bacaan itu jadi pelik, ya. Jadi pelik. Yang tak perlu sebut tebal kita tebalkan, yang perlu tidak perlu dinipis kita nipiskan. Okey, baik, sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama baca umul kitab dan kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para anbiya dan syuhada, pada ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat khasnya, dan juga kepada guru-guru kita dan kepada mereka yang telah pun kembali ke rahmatullah, dan siapa jua yang bersama-sama dengan kita. Kita doakan semoga apa yang kita baca ini menjadi syafaat bagi kita ketika kita berada di alam barzakh nanti, dijadi pembela sebagai kita
baik teman, kawan ya. Dan juga kita doakan, kita mohon pada Allah SWT supaya apa yang kita baca ini dapat dengannya pahalanya memberi kelapangan kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah yang mendahului kita, dan kuburan mereka lapang selapang-lapangnya dan jadi seolah-olah taman yang indah. Okay, kita mohon pada Allah SWT terutamanya untuk ibu bapa kita lah ya, untuk bapa kita dan juga orang-orang tua kita ya, mendahului kita. Okay, kita juga doakan semoga dengannya Allah ampunkan segala dosa kita, dosa ibu bapa kita dan dosa muslimin muslimat seluruhnya, dan diterima taubat kita ya. Kita sentiasa bertaubat ya, astagfirullah, istighfar banyak-banyak, bertaubat, tidak akan melakukan lagi, tidak akan mengulang kesalahan yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak sedari ya. Okey, tanpa sedari maka kita istighfar sentiasa, lebihkan istighfar. Dan kita juga mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, di kalangan kita ni banyak yang dalam ujian Allah, kita mohon Allah angkatkanlah ujian itu, macam-macam ujian rumah tangga, ujian sakitnya, ujian perhubungan silaturahmi, ujian macam-macam ujian. Kita mohon pada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatkanlah ujian itu ya. Sebab ini perlukan kesabaran dalam kehidupan, itu sabar itu penting. Okay, alhamdulillah. Baik. Okay, ujian bermacam-macam datang, ujian bermacam-macam datangnya. Okey, baik. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik. Kita sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وتسألك قلبا وتسألك قلبا خاشعا وتسألك علما نافعا وتسألك يقينا صادقا وتسألك عملا صالحا وتسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسأل تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسأل الغني عن الناس. الحمد لله الحمد لله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. Okay. Ya Allah, wahai Tuhan, manfaatkanlah dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah ilmu yang boleh mendatangkan manfaat kepada kami. Tambahilah ilmu kepada kami dan puji-pujian itu hanya kepada Allah di dalam semua keadaan dan suasana serta kami berlindung dengan Engkau daripada menjadi penghuni neraka. Wahai Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai pembela kami dan janganlah Engkau jadikan ia
sebagai penentang kami. Jadikanlah pada kami apa juga perkataan-perkataan yang mendatangkan kebajikan itu dapat kami ikuti serta mencontohinya. Wahai Allah, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha mengetahui, yang pengasih lagi pengampun lagi penyayang. Sesungguhnya kami memohonkan kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sihat dan kesegaran tubuh badan yang cukup sempurna, tahu berterima kasih terhadap kesegaran tubuh badan, serta juga kami pohonkan kekayaan harta benda, iman, ilmu, kepribadian dan lain-lain yang lebih daripada sekalian manusia. Okay, Alhamdulillah ya. Itu adalah doa-doa kita sebelum ni kita baca doa yang untuk belajar, tapi hari ni kita lebihkan sikit doa kita. Ya Allahu Akbar. Okey, semoga Allah terima. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah kita mula bacaan kita. Kita ambil kat sini. Wa qur rabbi, iaitu doa ni. Ini penting sebab doa. Okey, wa qur rabbi adkhilni. Okey. Kita sepatutnya mula di sini. Tapi untuk hari ini kita ambil dari sini sampai habis ya. Dari ayat yang ke 80 sehingga 86 kita baca. Okey, baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Bismillah. Okey, bismillah sekali lagi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Kabut. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay. Apa yang kita baca tadi dalam ini adalah doa haikal, ya, yang doa haikal yang kita baca subuh pada hari Jumaat, ya, ada terkandung doa dalam doa haikal. Dan di sini adalah doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, ya. Ini adalah doa ya, doa yang sentiasa kita baca, ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini pun juga ya doa, ya. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan di sini juga adalah syifa. Ayat syifa yang kita akan baca pada hari ini, yang kita mula pada hari ini, iaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Okey, sekarang Cik Pah akan baca makna. Cik Pah nak maklum, ya, Cik Pah hanya baca makna, Cik Pah bukan pentafsir, ya, Cik Pah bukan pentafsir, Cik Pah bukan ahli tafsir. Untuk menjadi ahli tafsir atau ahli tafsir mesti tahu fiqh, mesti tahu hukum tauhid, mesti tahu hadis, ya, kita tak boleh nak tafsir sembarangan, ya, dan mesti faham bahasa Arab. Dan mesti faham bahasa Al-Quran. Boleh tafsir sendiri-sendiri, bukan kata tengok di situ sahaja. Sebab ahli tafsir dia kena relate dengan yang lain-lain juga. Dia tidak boleh hanya quote yang ini sahaja tanpa tapi Cik Pah hanya akan baca bukan tafsir, Cik Pah akan baca makna apa yang kita baca tadi. Okey, kena beza, ya. Kalaulah tadabbur lagi. Kalau tadabbur dua ayat, dua perkataan, dua kalimah ini pun okey, wa nunazzilu mungkin nak ambil masa sampai berjam, ya, apa maksud wa nunazzilu minal qur'ani. Okey, itu adalah tadabbur. Apalagi kalau nak tadabbur, bukan, ya, Cik Pah bukan ahli tadabbur, Cik Pah juga bukan ahli tafsir. Cik Pah nak maklumkan, ya. Jadi Cik Pah akan baca hanya makna dia. Okey, makna ayat daripada ayat 80 sehingga ayat 86. Makna dia, dan mohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku. Ini ayat yang tadilah, ayat 80 tadi yang kita baca ni, kan. Yang ni. Ingat, ya, 80 yang kita mula tadi. Dan mohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke tempat masuk yang benar, Madinah. Keluarkanlah daku dari tempat keluar yang benar, Makkah. Serta berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan, hujah kukuh yang dapat menolongku. Semasa Rasulullah nak keluar daripada Madinah ke Mekah, ya. Dan nak maklumkan juga bahawasanya doa ini juga adalah bagus kalau kita baca semasa kita masuk dalam pasar raya, kita masuk ke dalam apa tempat mana sekalipun lah, sebab untuk kita mohon pada Allah bagikanlah yang baik, ya. Kita tak nak kita terjadi benda-benda yang tidak baik. Okey, baik. Cik Pah nak maklum sekali lagi, Cik Pah bukan tafsir, Cik Pah cuma cakap yang ni, ya. Okey, dan ayat yang 81. Dan katakanlah, telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang batil, kufur dan syirik. Sesungguhnya yang batil itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Okey. Dan ayat yang ke-82, kami turunkan secara beransur-ansur ayat-ayat suci daripada Al-Quran yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Sebaliknya, Al-Quran itu tidak menambahkan orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Iaitu adalah ayat yang ke-82, iaitu ayat syifa, ya, salah satu daripada ayat syifa, ya, penawar. Okey, 83, apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, dia berpaling serta menjauhkan diri daripada bersyukur. Apabila dia merasa kesusahan, dia berputus asa. Okey, ayat 84, katakanlah wahai Muhammad, tiap-tiap yang beramal menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapa antara kamu yang lebih benar-benar jalannya.
Yang lebih benar jalannya. Ayat yang ke-85, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah, ruh itu daripada urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Itu ruh. Ruh. Isa, ruhullah. Ruh. Allah je yang tahu. Ya Allah, Isa ruh dari mana kita tak tahu. Allah je yang tahu. Ya Allah je yang tahu. Isa ruhullah. Allah je yang tahu. Ya, tidak perlu kita petikaikan ruh kerana dalam ini dia katakan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu daripada urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Kan? Kita duduk tanya-tanya Isa di mana ruhullah. Allah yang maha mengetahui tentang ruhannya Allah sahaja. Okay? Dan tentangan atau cabaran untuk menandingi Al-Quran. Sungguhnya jika kami kehendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kemudian engkau tidak akan beroleh senang. Engkau tidak akan beroleh seorang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Itu adalah orang yang pertikaikan tentang Quran. Okey, itu Cik Pah baca makna daripada sini. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, kita teruskan dengan ayat yang pertama yang kita akan tengok pada di sini. Baik. Cik Pah nak maklumkan sekali lagi, apabila kita baca Quran, apa yang penting kita perhatikan? Pertama, tentang baris dia. Tengok baris. Kalau baris macam ini, tanda mati, ini tanda mati, kita kena baca tetapi baca kena jelaskan akan kematiannya. Kalau alif ni tidak berbaris, maknanya dia alif ini tidak berdiri, dengan sendirinya, dia perlu bergantung kepada baris orang lain. Ini dia bergantung pada baris hamzah. Dan alif di sini bergantung kepada baris mim. Dia tak boleh dia sendiri. Dan ini adalah hamzah wasal di awal kalimah. Okey, di awal kalimah ini adalah hamzah wasal, ya. Dan ini juga alif ini dikenali sebagai hamzah. Okey. Baik, kita mulakan. Kita baca sampai sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sekali lagi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Di dalam ini, keseluruhan ini ada dah huruf isti'la? Ada. Mana satu? Qaf. Okey, yang lain semua baca tipis. Ada tak huruf yang bertukar menjadi tebal disebabkan oleh baris? Ada. Huruf apa? Ra. Ra yang maksudnya huruf istifal seperti huruf lain, tetapi dia boleh bertukar menjadi tebal, alif, lam dan ra disebabkan oleh baris. Maka di sini walaupun ra ini mati, bertanda sebelumnya berbaris di depan. Nampak? Berbaris di hadapan. Jika sebelum huruf ra yang mati berbaris di hadapan atau di atas, maka dia perlu dibaca dengan tebal. Dan salah satu daripada lagi pula, jika sebelumnya ada hamzah wasal, ada ini, iaitu alif hamzah baris yang mendatang itu, ia juga perlu dibaca dengan tebal. Dan di sini pula kita tengok ini adalah huruf isti'la, memang huruf dah tebal. Qa, ya, baca dia qu. Okey. Apabila ra selepasnya kena tebalkan. Sebab kita banyak dapati ramai yang segan-segan nak tebalkan. Tak usah segan-segan. Qur. Okey, qur. Ra mana letaknya? Bawakan dia takrib tu ke langit atas yang tempat makhraj hurufnya. Makhraj huruf ra di mana? Makhraj huruf ra di lelangit atas yang berhampiran dengan gigi depan.
Okey, di sini. Cik Pah bawa sekali lagi. Terus buku kitab ni Cik sentiasa ada bersama dengan Cik Pah. Okey, di sini ra. Maka apabila kita sebut ra yang mati tadi, ra setiap huruf yang mati dia akan balik ke rumah dia kan. Takrir kan. Takrir itu apa? Getar. Getar banyak ke Cik Pah? Dot. Sikit je. Berapa? 2 je. 2. Takrir. Okey. Maknanya qur. Okey, kita teruskan dulu dari sini. Ni Cik Pah nak terangkan awal-awal takut sebab ini penting, amat penting. Sebab Cik Pah dapati kita baca, kadang-kadang kita yang mahir bacaan pun kita masih lagi tertinggal ya atau terlupa nak tebalkan ra itu. Kita baca qur tipis gitu. Kita kena tebalkan, okey? Okey, baik. Kita terus ke sini. Wa nunazzilu. Okey, sini tak ada hal. Wa bari di atas, nun bari depan. Nah, bari di atas, zi bertasydid. Wa nunazzilu zil. Zai tasydid zi ni maknanya menunjukkan ada 2 zai di sini. 2 zai di sini. Wa nunazzi sofir ya. Sofir desing kata desing. Bunyi desing ya. Kelantan kata bunyi desing. Orang luar apa kata berdesing. Desing itu adalah sofir. Wa nunazz bunyi unggas. Kan bunyi macam belalang. Dia orang kata wa nunazzilu. Atau bunyi macam lebah. Bukan belalang, lebah. Lebah ya. Kalau belalang sin tu. Ya. Dia sama dengan sad, sin dan zai. Kedudukannya zal ya. Dan zai berada zal ya. Okey. Dan sad pula bunyi macam angsa. Gitu ya. Okey. Wa nunazzilu minal Quran alif lam al-qamariyah. Okey. Semua dah faham dah minal alif lam al-qamariyah. Jangan lantunkan lam. Sebab lam ini bukan huruf qaqalah. Ya. Lam lekat kan di langit. Di makhraj dia dekat dengan ra, kedudukan dia sama dengan lam, nun dan ra di situ ya. Di langit atas berhampiran dengan gigi tadi yang Cik Pah tunjuk ra. Okey, sekarang sampai ke ra. Minal qu huruf isti'la. Huruf isti'la. Tebalkan qu, dia menekan di leher kita yang panjang tu, dia menekan. Dia apabila nak keluar tu dia di tengah-tengah di makhraj dia adalah di pangkal lidah, iaitu ni qu. Cik Pah bawa lagi depan. Kejap. Okey, ini dia menekan sini. Nak sebut qa tu lidah akan tekan ke sini. Qu. Lidah akan menekan di sini. Qu. Berbeza dengan kaf. Kita sebut kaf, lidah tidak menekan macam tu. Ya, dia melebar. Ini qu di tengah-tengah ni. Qu ya. Kaf dia melebar, dia keluar angin. Ini qu, dia tidak. Ya. Itu adalah huruf isti'la dan bunyinya qu. Okey. Qur, ra tebal. Ra tebal sebab sebelumnya berbaris di depan. Okey, minal qur. Minal qur. Okey. Tak boleh ke kita baca minal qur, Cik Pah qur? Bunyi tipis. Tak boleh lah sebab dia ni kan, kita kan belajar tajwid. Kita nak betulkan. Makna dia bertukar ke Cik Pah? Tidaklah bertukar. Tetapi, kenapa dia ada huruf tebal, huruf tipis? Kenapa mesti baca tebal tipis? Kerana keagungannya. Macam Al-Quran keagungannya. Okey, cuba sebut Fir'aun. Ada orang sebut Fir'aun. Tidak. Sebab Fir'aun rendah kedudukannya. Tipis bunyinya. Tipis sebut Fir'aun. Fir'aun. Orang tak sebut Fir'aun. Megah, tidak. Berbeza dengan Al-Quran. Megah bunyi Al-Quran. Okey. Allah. Billah. Okey. Semuanya itu adalah kedudukan setiap ayat ini. Setiap perkataan kalimah ini. Baris itu menunjukkan akan kedudukan perkataan itu sendiri dan martabat perkataan itu sendiri. Martabat perkataan itu sendiri. Okey? Kalau ma apa yang biasa, huwa, huwa biasa, Tapi perkataan-perkataan seperti Ar-Rahmah, kita akan sampai ke situ nanti ya. Al-Quran, minal Quran, tebal, minal Quran,
Ini syibul badal. Kenapa dia kata syibul badal? Sebab dia seakan-akan badal. Kerana kalau mat badal, hamzah, baris atas dan alif. Dan biasa duduk di depan kalimah. Ini adalah, dan mat badal sebenarnya ialah hamzah yang hidup mula-mula, kemudian hamzah yang mati selepasnya. Jadi tetapi sebab tak boleh baca, dia orang gantikan hamzah yang mati itu dengan alif. Alif kan dia sentiasa mati, dia tak ada baris. Maka itulah dia jadi mat badal. Sebab alif dengan hamzah boleh bertukar, dia benda yang sama. Okey. So kalau kita tengok mat badal, itulah hakikatnya yang hamzah itu benda yang sama dengan alif. Kalau kita tengok mat badal. Tetapi di sini dia memang dah tulis macam ni. Dia bukan hamzah ni asalnya, alif ini, berbentuk alif ini, dia bukannya hamzah yang mati yang ditukar kepada alif. Dia memang dah tulisan dia macam ni. Itu dikatakan syibul badal. Seakan-akan badal. Seakan-akan badal, dan bacaannya macam badal, 2 harakat. Okey, baik. Minal Qur'ani, 2 harakat. Ni 1 harakat. Ma 2 harakat. Apa? Ma, mim. Ma, mim, alif. Alif mati bergantung kepada mim yang baris di atas, maka jadi mat. Mat asli atau mat tabi'i, iaitu 2 harakat. Ma, ya. Huwa. Okey, huwa. Cik Pah, saya rasa nafas tak lepas, saya nak berhenti sini. Boleh? Berhenti jadi macam mana, Cik Pah? Jadi mahu. Cik Pah, kalau hu tu jadi mat lah pulaknya. Mat asli, mat tabi'i. Betul lah. Dia boleh bertukar. Kalau huwa atau hiya atau yang baris ada huruf mat, yang ada huruf mat ini dimatikan, maka dia boleh bertukar menjadi mat. Mat asli kalimi. Kita dah tahu kan hari tu. Bila kita berhenti. Sebab kita tak boleh berhenti. Mahu, waw ni tak ada. Dia jadi mahu. Macam sini juga kalau kita berhenti ma, tapi dia asal. Mat asli asal. Di sini asalnya bukan mat asli. Asalnya dia bukan, dia huruf waw, ada baris. Tetapi apabila kita berhenti, dia bertukar menjadi mat asli kalimi. Betul ke? Betul lah. Sebab kenapa? Ayolah, kalau kita berhenti dia jadi 2 harakat kan? Mahu. Kalau kita berhenti. Maknanya mat asli ini, mat asli kalimi. Daripada kalimah huwa, bertukar menjadi mat asli. Daripada kalimah huwa, bertukar menjadi hu. Itu dia. Ya? Okey. Huwa, hiya, sama. Ya? Okey. Ataupun ada huruf lain di sini. Syua ke? Ada tak macam tu? Macam itulah, ya. Tetapi kalau di sini kita berhenti, boleh jadi mat? Tidak. Sebab nun bukan huruf mat. Dia apabila huruf mat di sini. Ya, waw atau alif. Alif tidak mungkin. Sebab alif memang dia tidak ada baris di dia. Dia kecuali hamzah, ya. So, dia akan menjadi mat asli kalimi kalau kita berhenti di situ. Tapi kalau kita teruskan jadi kalimah lah. Dia tidak ada mat asli dah. Ma huwa shifa. Tak adalah. Huwa teruslah. Ya. Okey, sekarang ni kita berhenti di sini. Shifa. Apa dia ni? Mat. Mat apa? Mutasil, mat wajib. Ya, mat wajib mutasil. Okey, musyifa. Berhenti di situ. Syifa. Okey, berhenti di situ. Kalau nak berhenti jadi berapa? Harakat 6. Kalau kita teruskan 45 harakat sahaja. Dan dia kalau kita berhenti berbeza dengan mak jaiz mak mufasil. Mak jaiz mufasil ni mak wajib, ya. Sebab kalau mak jaiz dia berhenti, dia jadi 2 harakat sebab dia tidak ada hamzah. Hamzah ini bukan, kalau mak jaiz, dia hamzah ini bukan dia punya. Hamzah ialah di kalimah lain. Tapi ini mak wajib, hamzah dia punya. Syifa. Cik Pah, baris 2 depan tu tak bunyi u ke? Tidak. Kecuali dia kalau dia ada baris di atas, dia akan jadi syifa'a.
Dia jadi mat badal di situ. Ya, dia akan jadi mat badal di situ. Ya, kalau hamzah baris depan atau baris bawah dua-dua sekalipun, dia tidak akan bunyi u atau i apabila kita berhenti. Kecuali kalau ada baris atas dua, maka dia akan jadi syifa. Dia jadi mat badal di situ. Okey? Baik. Kita teruskan. Warahmah. Ra tebal, tebal sebab dia berbaris di atas. Okey. Kalau kita terus dari sini, syifa'un wa idgham ma'al gunnah. Ingat, idgham ma'al gunnah ni dengung dua harakat. Tolong ya. Kadang yang fasih baca pun dia tinggalkan dua harakat tu. Dia langgar, dia tinggal syifa'un wa rahmatah. Syifa'un wa rahmatah. Tak cukup, tak lengkap. Kena lengkapkan dua harakat dengunnya. Syifa'un wa. Syifa'un wa. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey. Syifa'un wa ra. Ra bari atas ditebal. Wa rah. Ra baris di atas tebal, ra bunyinya rah. Ini adalah apa dia? Ha yang mati dan sifatnya hamas dan rakhawah. Apa dia rakhawah tu, cik faham? Memanjang. Rah. Terus saja meluncur. Wa rahmatul. Dia terus, dia tidak ada yang menahan dia sebelum dia sebut huruf ma. Wa rahmatul lil mu'minina wala. Okey. Wa rahmatulli. Okey, wa rahmatulli. Di sini apa dia? Apa dia di sini? Idgham bila gunnah sebab tanwin berjumpa dengan lam. Dia dua. Bila gunnah, idgham bila gunnah di dua je huruf dia, itu lam dan ra. Idgham ma'al gunnah 4, ya wa mim nun. Dan sini ialah lam dan ra. Apabila dia jumpa dengan lam dan ra. Okey, wa rahmatul lil idgham bila gunnah kamil. Kenapa? Sebab dia ada tasydid. Kalau lam ra biasanya kamil. Sebab idgham bila gunnah dia jadi kamil sebab dia jumpa dengan lam dan ra yang bertasydid. Mesti dia jumpa dengan lam dan ra yang bertasydid. Okey. Okey, terus wa rahmatul lil. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama dengunya. Sebab dia dengunya pula dah idghamnya dia tidak ada gunnah ya. Tasydidnya jangan lama-lama. Jangan wa rahmatulli, tidak. Wa rahmatullil sekadar untuk masuk kepada dua lam. Wa rahmatullil mu'minina. Hamzah ialah huruf hamzah ni susah sebut, Ismat. Okey, dia susah nak sebut dia sebab dia duduk paling jauh ya di sini, di kerongkong di halqum yang paling bawah sekali duduk di sini. Maka angin nak tiup dia dan apabila dia mati, dia terhenti di situ. Apabila angin tiup, berhenti situ. Okey. Dan ianya adalah syiddah, ya, juga ia syiddah lil mu'. Okey, lil mu'min. Mu'. Jangan bunyi mu'. Jangan bunyi mu' atau mu'. Dia tidak melantun. Lil mu' aja. Okey. Lil mu'minina. Lil mu'. M-U apostrophe. Bukan M-U-K. M-U yang gini. Kalau tulis Rumi M-U ada gitu. Ada ni. Mu'. Lil mu'. Ingat. Mu'minina. Wala. Wa satu harakat. La dua harakat. Yazidu. Nampak tak, perasan tak huruf mat? Huruf mat. Ya waw. Dan alif. Kalau ya waw dan alif huruf mat, dia tidak akan ada baris. Itu menunjukkan dia adalah huruf mat. Ya.
Wala yazi. Tengok tak ada baris kan? Yazi berbeza dengan ri. Ya, ni berbeza dengan zai ya. Zal berbeza dengan zai. Okey, ini adalah safir bunyinya yazi ya, kena bunyi yazidu, tetapi jangan tekan terlalu, jangan yazi, kita tidak, jangan tekan gitu. Wala yazidullah, wala yazi. Huruf ini semuanya huruf okey, semua ni huruf adalah huruf istifal, kecuali huruf istifal, tapi bacaan dia bertukar daripada tarqiq kepada tarhim. Tarqiq apa? Tarqiq ni baca maqaqah, bacanya nipis. Tarhim bacanya tebal, ya, bertukar pada tebal sebab huruf-huruf isti'la bacaannya tebal, ya. Wala yazidullah. Dengan ini huruf isti'la. Yazidullah. Buka mulut baris di atas. Dha ini adalah isti'la yang peringkat yang pertama. Sebabnya dia ada alif. Dha hamzah itu ya. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ra. Ini pun huruf isti'la. Ini huruf istifal tapi bacaan isti'la sebab baris di atas. Mat iwad di sini berhentinya 2 harakat. Okey, kalau kita tengok di sini, dari sini sampai ke sini ada berapa huruf isti'la? Yang lebih daripada huruf isti'la itu huruf istifal, iaitu huruf tipis. Kita jangan cuba nak tebalkan ya. Macam ni, warah. Ra tebal, ha tipis. Warah, jangan waroh. Jangan warahmatun. Tidak. Warah. Ra tebal, ha tipis. Warahmatul lil mu'minina wala yazidu. Semua tipis. Wala yazidullah. Tebal. Wala yazidullah. Tebal. Imina illa khasara. Dia bukan huruf ni, bukan kha ya, kha ya. Illa khasara. Kalau kita tengok keseluruhan ini, original huruf-huruf isti'la hanya dha dan kha ya. Dha dan kha, dua ini aja. Dha, kha. Tetapi ra bertukar huruf isti'la, bacaan dia apa dia? Tafkhim ya, bacaan dia tebal ya. Yang ra ini dia huruf istifal, yang lainnya huruf istifal ya, huruf tipis. Yang ra ini huruf istifal bacaan tarqiq, tetapi sebab dia berbaris di atas sama dengan sini berbaris di atas, maka dia bertukar jadi tebal. Kita tak boleh nak baca warahmah, tidak. Warahmatul lil mu'minina wala yazidul zalimina illa khasara. Tebalkan. Jangan segan. Khasara, jangan khasara. Tak, ra tebal. Ya. Cik Pah ulang ni sebab Cik Pah perhatikan masa kita talaqi semalam masih lagi segan-segan sahabat-sahabat kita nak sebutkan huruf isti'la tu dengan nyata. Huruf isti'la dengan istifal beza ya. Isti'la itu tebal. Okey. Khasara. Okey, terus roh ni berapa harakat? 2. Jangan segan. Illa khasara. 2 harakat. Illa khasara. 2 harakat. Okey. Terus wa idza. Apa dia ni? Okey. Apa dia ni? Mad asli, okey? Asal dia mad asli, 2 harakat saja, iza. Tetapi kenapa dah ada ombak rindu di atas ini? Sebab apabila kita nak terus menghubungkan dengan an'amna, sebab an'amna ni ada hamzah, maka dia dah bertukar asalnya mad asli kepada mad jaiz, mufasil. Wa idza an'amna. Ini Cik Pah kata dia berbeza dengan mad wajib.
mak wajib lah, mak mutasil ya. Mak wajib ni kena kita dah biasa panggil wajib jaiz kan. Okey, tapi kita pelan-pelan kita belajar term ni juga ya. Sebab kalau pergi peringkat tinggi dia tak sebut mak wajib, mak jaiz. Dia akan sebut mak mutasil, mak mufasil ya. Okey. Okey, baik. Sama tak? Cuba tengok. Sama tak dua ni? Lepas merah tu ada apa? Di sini selepas merahnya tidak ada hamzah. Di sini ada hamzah. Maknanya dalam kalimah ini ada hamzah sendiri. Di sini dia tidak ada hamzah sendiri. Ini Cik Pah nak tekan sebab semalam ada soalan ya. Soalan. Di sini tidak ada hamzah sendiri. Hamzahnya an'amna punya. Tetapi semalam dia peliknya dia ada hamzah gini. Dia ada hamzah gini, lepas tu dia menghubungkan hamzah juga. Itu yang jemaah kita kata, dia jumpa dengan kalimah di kalimah lain hamzahnya. Tetapi dia terlupa bahawasanya kita kena tengok kalimah asal dia dulu, bahawasanya dia memang ada hamzah sendiri. Dia kena gitu. Hamzah dia sendiri. Ya, dia berjumpa dengan, selepas tu dia akan jumpa dengan hamzah lain di kalimah lain, tidak ada masalah. Tetapi dia ni tetap dah jadi mat wajib mutasil ya, mat mutasil. Okey? Baik. Okey, kita terus ke sini. Ni mat jaiz mufasil, mat mufasil. Okey. Wa idza an'amna hamzah. An'amna nun mati, mim mati. An'amna. Ingat setiap huruf yang mati izhar. Zahirkan. Setiap huruf yang mati zahirkan. Jangan segan-segan. Zahirkan dia. An'amna. Ya. Zahirkan dia. Tak usah segan. Tak usah kata. Tidak. Dia tidak ada dengung. Dia jelas. Dia adalah izhar. Zahir. Ini izhar halqi. Dan ini izhar syafawi. Izhar halqi, izhar syafawi. Kenapa pula beza-beza tu Cik Pah? Sebab ini jumpa dengan ain, iaitu huruf halaqiyah. Apabila nun mati bertanda atau tanwin yang jumpa dengan salah satu daripada 6 huruf ini. Mana dah? 6 huruf ini. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, iaitu huruf di halqum. Apabila jumpa huruf di halqum ini, yang 6 ini, dia akan bertukar menjadi bacaannya menjadi jelas. Dia tidak dengung. Dia tapi dia jadi ikhfa. Izhar halqi. Tetapi apabila jumpa pula di sini, jumpa dengan mim pula. Ini ya, izhar halqi ialah ini sebab dia jumpa dengan ain. Okey, di sini pula ni an'amna, mim mati pula ni, hukum mim mati. Ini adalah izhar syafawi. Ini hukum mim mati. Ini jatuh kepada hukum mim mati. Tak kira dia jumpa dengan apa pun, mim mati ni kalau bertanda atau nun mati atau yang ni bertanda, maka kena jelaskan akan bunyinya. Jangan didengungkan. Jangan didengung ya. An'amna. Jelas. An'amna 'alal insani. Na 2 harakat. 'alal insani. Cik Pah, kalau kita berhenti sini jadi macam mana? Kalau berhenti, ala 2 harakat. Sebab ini adalah mat. Ala mat. Tapi Cik Pah, kenapa dia ya? Dia okey. Mat ya mutatarrifah atau mat maksurah. Dia tidak akan jadi baris ya mat asli. Kenapa? Sebab dia sebelumnya berbaris di atas. Dia bukan berbaris di bawah. Cik Pah, kan kalau berbaris di atas ada huruf ya atau waw, dia jadi lin. Lin kalau dia ada tanda mati. Ini dia hidup, dia tidak ada tanda mati. Tapi hidup pun tidak ada tanda. Maka ia adalah mat apabila kita baca ala. Kenapa dia tak letak alif? Biasa kita tengok dia letak alif. Dia letak alif di sini. Alif maksurah, alif kecil tu di situ dia akan letak ni macam ni. Biasa kan kita tengok dia letak macam ni.
Kalau ada alif di situ, maknanya kalau berhenti pun 2 harakat, kalau sambung pun 2 harakat. Tapi di sini, berhenti 2 harakat, sambungnya 1 harakat. Kerana dia menghubungkan huruf hamzah wasal dan lam yang mati tak bertanda. Dia tidak boleh baca 3-3 berderet ni mati. Mati dia tak boleh nak baca. So, dia kena lepaskan 1, dia jadi alal. Alal. Dia tak boleh nak baca mati berderet, ya, tak boleh, ya. Ya. Jadi bacanya alal, lam berbunyi. Ya, dia tak boleh nak berderet. Ya, berderet ini mati dia tak boleh. Dia kena hazafkan 1. Macam mak badal tu lah. Mak badal kan hamzah jumpa dengan itu tu dia tak boleh nak mati gitu. Dia kena hazafkan, dia tukar. Yang tu tukar badal. Tetapi di sini ingat 2 huruf mati tidak boleh dibaca. Macam apa dia? Ya, macam apa? Inilah salah contohnya alal insa. Okey. Maka dia jadi 1. Kita tak boleh bawa tarik alal insa, tidak. Tidak, ya, apabila jumpa dengan hamzah wasal. Ingat. Alal insani. Cuma kalau yang kita terangkan, kita dah tahu boleh baca. Kita baca memang dari dulu, dari zaman dulu masa umur 5 tahun dulu, 4 tahun dulu, tahu dah baca ni. Kena baca alal insan, tidak pun alal insan. Tapi sekarang baru kita tahu bahawasanya sebabnya gitu. Ya, sebabnya gitu. Cik Pah pun sekarang baru Cik Pah tahu. Dulu masa 4-5 tahun baca dulu. 4-5 tahun umur kita 5 tahun kan, kita dulu boleh baca Quran dah 5 tahun kan. Jadi dulu kita baca je, kita tak tahu bahasanya hukumnya gitu, ya. Okey, sebab dulu kita tak kenal pun ikhfa, izhar, apa-apa semua tu kan. Sekarang ni kita alhamdulillah Allah bagi hidayah bagi kita, bagi peluang bagi kita untuk kita belajar tajwid. Okey, sekarang ni alal insan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, terus. Alal insani. Okey, ini apa dia ni? Ini adalah ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Maka dengung 2 harakat. Dengungnya jangan terus masuk kepada sin. Sembunyikan nun, sembunyikan sin. Insa. Jangan bunyi ing. Ing. Kalau ing tu kita boleh dengar. Ya Allah, dengung dia ni berboji lagi. Zaman dulu. Kita dulu ingat tak? Kalau dengung aja mesti berbuh ng. Alal ingsa. Semua berbuh ng. Nak makin kuat, nak suka sedap ni makin kuat, tebal lagi NG kita dulu lah. Masa tu kita belum tahu lagi kan. Okey, masa dulu. So sekarang kita dah tahu, maka kita nak dengung ni jangan dibubuh NG. Dia tidak, sebab dia digantung dulu sebelum sebut huruf sin. Lidah kita tergantung dulu. Alal insa, tak sentuh pun sin. Tetapi duduk menghampirinya. Duduk menghampiri sin. Alal insani. Cik Pah cari pula lah. Dengung. Ni dengung. Ya, kita jumpa lagi. Kena tanda gini ni sini ni. Okey. Kita nak tengok dengung sin. Macam mana dia dengung ke sin. Macam mana dia duduk lidah kita tu. Ni dia. Okey. Dengung gini. Ni nak sentuh dah. Sentuh. Dia dalam ni tak ada. Dia ada dalam ni. Dalam yang purple. Yang purple. Bawa yang purple. Okey. Dengung yang sin. Okey. Makhraj hukum, makhraj lidah. Okey, kejap ya. Ni. Okey, kita nak tengok dengung. Apabila dengung sin. Okey, muka surat. Siapa yang ada buku purple? Okey, ini dengungnya. Cuba perhati je. Ini. Ni nak dengung sin ni. Sin, huruf sin. Nak dengung dia, mula-mulanya dia mai ke sini. Dah berdengung dah ni. Okey, kecilkan sikit. Okey. Ni dah dengung dah ni. Ada sin. Tengok lidah kita. Kita sentuh. Sin mana hurufnya sin? Kedudukan sinnya di mana?
kedudukan sin. Desirankan safir duduk di sini. Tetapi dia sentuh tak lidah? Belum. Dia sentuh tak di sini? Kalau sentuh di sini bunyi ng. Kalau sentuh di sini bunyi ng. Maknanya di sini tidak sentuh apa-apa. Lidah sini. Yang kedua peringkatnya 2 harakat ni. Nampak 2 harakat berderet ni. 2 harakat. Dah dekat sini dah ni. Tadi di sini. Sekarang di sini dah. Hilang dah dengung. Tep, dia sentuh. Dengung hilang, tersentuh. Sebab sentuh, dengung hilang. Itu dia dengung sin. Sana. Tidak pun dia tak ada pun ng. Kalau ng di sini sentuhnya je huruf off. ng di sini sentuhnya. Tidak ada. Tidak sentuhan. Okey. Dia tengok tak? Bergerak gitu. Okey. Itu adalah huruf. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Okey. Dia huruf. Maaf ya. Huruf dengung huruf sin. Insa. Huruf sin. Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Allahu Akbar. Insani. Kita besarkan balik. Insani a'rada dia satu lagi kena berhati-hati. A'rada, berhati-hati. Hamzah ain, bukan a. Berhati-hati ya. Bukan a tapi a. Okey, ain ini hamzah. Dulu. A'rada. Ain di mana? Di halqum. Susah nak sebut ain. Ya, kalau dia mati lagi susah. Dia terlekat di situ ya. A'rada sebab dia huruf yang jauh. Dia huruf yang paling jauh dengan hidung dengan ni kan perumahan dia. Perumahan ni dia paling jauh dengan gate. Maka apabila dia dimatikan a'rada di sini. Ya. Tadi ni bunyi dah sikit. Kalau sini dah dekat dah sikit. Ya. Sama juga ni makin dekat ya. Okey, kena bunyikan gitu. Okey. Sekarang ni alif ain mati. A'rada, ra tebal, dha tebal. Ra asalnya bukan huruf isti'la, dia huruf istifal, tetapi sebab baris di atas maka dia bunyi tebal. A'rada, dha memang huruf isti'la. Berapa huruf isti'la? 7. Huruf apa? Dha, ta, za, sad. Hak tu mudah ingat. Dha, ta, za, sad. Kha, ain dan qaf. Huruf isti'la, huruf tebal. Yang lain cuba sebut. Bunyi gitu tak? Alif, ba, ta, sa, jim, jim. Bunyi gitu tak? Tak kan? Nun, tak kan? Wa, tak kan? Berbeza dengan huruf-huruf isti'la yang bunyi dha gitu ya. Okey. Sekarang kita teruskan. A'rada wa na'a bijanibih. Okey, satu wa na'a. Syibul badal. Ni wa na'a bijani. Okey, badal ni wa na'a bijanibihi. 2 harakat, bi 1 ja 2 harakat, ma asli ni bihi. Hi kalau berhenti bijanibih. Tetapi kita sambung sebab ini adalah ya yang menyambungkan mat yang menyambungkan ha dengan waw. Ha ni huruf apa? Ha dhamir itu ha simpul yang mati. Yang ganti nama. Mati pula dah ganti nama. Ha simpul yang ganti nama. Bijanibih. Dan dia berada di akhir kalimah. Dia tidak boleh duduk di tengah kalimah atau di depan kalimah ha ini. Ya, kalau kita berhenti dia tak berbunyi. Dia kalimah dia bijanibih kat situ. Cuma dia berfungsi ya ni apa dia panggil? Ya
Mat silah. Mat silah qasirah. Mat silah yang kecil ni, dia berfungsi apabila nak menghubungkan hak dhamir dengan huruf-huruf selepasnya. Okey, sekarang ni hak dhamir menghubungkan dia dengan waw. Maka kalau sambung baru dia berfungsi. Wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Okey, sekali lagi. Wa idza. Okey, wa satu, idza. Kalau kita terus wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Okey. Wa idza, za, keluarkan lidah antara gigi atas gigi bawah, 2 harakat. Massahu, sin bertasydid. Massahu syarru, massahu syarru bertasydid. Alif lam asyamsiyah. Lam ni ada tanda mati tak? Tidak. Ya, macam yazidul zalimin juga tadi, iaitu alif lam asyamsiyah, ya. Dan dia ada tasydid selepasnya. Okey, huruf dia ada tasydid selepasnya, sama, ya. Wa idza massahu syarru, ru tebal, kana ya'usa. Tipis. Ya'usa. Okey, syubu badal. Ya'usa. 2 harakat, ya. Ya'usa. Okey, terus. Qul kullun ya'malu ala. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Okey, sekali lagi. Qul kullun ya'malu ala. Berhenti sini. Nak sambung sikit, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Okey, sekarang ni qul. Okey, ingat qaf ni ku. Ini qu, ini ku. Ingat beza. Ini hurufnya qu, ini ku. Bunyi hamas. Tapi jangan pula bunyi qul. Nak suruh bunyi hamas, kita sebut qu, tebal juga. Tidak. Ini tipis. Ini huruf isti'la. Ini hurufnya sifatnya istifal, tipis. Maka bunyinya qul kullun. Qul qu. Qul kul ku. Qul. Kul. Qul kullun ya'malu. Idgham ma'al ghunnah. Ya'ain. Huruf tawassut sifatnya. Kullun ya'malu ala syakilatih. Ala. Cuba perhati ala. Ada beza. Ala. Ini an'amna ala. Kita berhenti 2 harakat juga. Ini kullun ya'malu ala. 2 harakat juga kalau berhenti. Tetapi di sini nampak ada alif kecil. Di sini tidak ada alif kecil. Kenapa? Sebab di sini dia bukan jumpa dengan hamzah wasal. Apabila dia jumpa dengan huruf yang berbaris selepasnya, maka dia baca pun 2 harakat, wasal pun 2 harakat, waqaf pun 2 harakat. Berbeza dengan di sini. Sebab dia berjumpa dengan huruf yang tidak berbaris, maka apabila dia wasal, dia tinggal 1 harakat. Di sini, apabila wasal atau waqaf, tetap 2 harakat. Sebab dia berjumpa dengan huruf yang berbaris selepas dia. Itu beza, ya. So, kalau kita berhenti, Qul kullun ya'malu ala. Kalau kita wasalkan, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Maknanya dia berfungsi. Waqaf pun 2 harakat. Wasal pun 2 harakat. Okey? Kita terus. Ini mat silah qasirah sekali lagi. Syakilatihi farabbukum a'lamu biman hu.
Okey. Ra tebal. Rabbukum a'lamu. Mati mim mati. Jumpa dengan hamzah mat. Izhar. 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 Mim mati. Hukum mim mati. Izhar. Syafawi. Okey. A'lamu ini. A'lamu. Jelaskan. Ain mati ya. A'lamu. Okey. A'lamu. Ain mati. Jelaskan. A'lamu bimanhu. Bimanhu. Izhar. Halqi. Nun mati. Hukum nun mati di sini hukum mim mati. Syafawi. Dan di sini adalah hukum nun mati. Walaupun di sini jumpa dengan hamzah. Ya, walaupun jumpa hamzah. Sebab hukum dia hukum mim mati di sini. Di sini hukum nun mati. Jumpa dengan huruf. Ya. Di sini hukum apa? Hukum ain mati. Adakah hukum apa-apa? Tak. Hukum ain mati tak ada. Dia baca je. Kena tawassut bacanya. Ya. A'lamu. Okey. Hukum nun mati atau mim mati. Dua ni ya. Ada. Okey. Biman huwa. Tadi kita berhenti biman hu. Kalau kita berhenti dia jadi berhenti dua harakat, iaitu mat asli kalimi. Ya, betul. Okey, teruskan. Biman huwa ahda. Dia jadi kalimah apabila kita teruskan. Biman huwa ahda. Khafa. Susah nak sebut ni. Khafa, tapi dia tawassut. Dia rokhawah, bergerak, meluncur. Ya, terus. Sabila. Okey, ya ni pun sama. Kalau kita berhenti dua harakat, ya mutatarrifah ni, ya maksurah ni berhenti dua harakat dan sambung pun dua harakat. Ya, sebab dia jumpa dengan huruf yang berbaris selepasnya. Okey. Sabila. Sabila. Mat. Iwat. Dua harakat berhentinya. Okey. Terus. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Dan mereka bertanya tentang ruh. Sin. Safir. Dan ia juga adalah hamas. Dan juga ia adalah rakhawah. Semua lengkap. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Dan dia juga adalah istifal. Dan dia juga adalah infitah. Terbuka. Yes. Okey. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. عَنِ الرُّوحِ. Okey, dia jadi apa ni Cik Pah kalau berhenti panjang? Ma'rif disukun. Ingat semalam kita tengok dalam ma'rif disukun yang kita ingatkan apa ni kita baca malam. Wai. Sama ruh. Wai. Dia bunyi semalam bunyi pelik tu sebab dia akhir dengan ya. Dai. Maka akhir dengan ya kita rasa bunyi pelik. Padahalnya ia ma'rif disukun juga. Sama di sini ruh. Sebab kita biasa tengok ma'rif disukun ni nun atau mim. Percaya tak? Kita biasa tengok ma'rif disukun mim atau nun, ya. Tapi dia juga boleh jadi ma'rif disukun kalau ada huruf mat di tengahnya. Bila kita berhenti, dia asalnya anir ruhi qulir ruhu. Dua harakat sahaja. Tapi bila kita berhenti, sebab dia ada mat di tengahnya, maka arid lisukun, mat mendatang. Mat lisukun sebab sukun, kita matikan dia. Disebabkan kita matikan huruf akhir ini, maka dia menjadilah ma'arid lisukun. Iaitu bacaannya 24 atau 6. Dan kita lebih pada 6. Okey. Anir ruh. Okey. Terus. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Okey, qulir ruhu alif lam al apa?
Asy-Syamsiyah, ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, katakanlah ruh daripada urusan Tuhanku. Ya, ya. Ruh itu tu urusan Tuhan, jangan tanya, ya, urusan ruh tu. Urusan Tuhan, ya. Bila ada orang bertanya bersoalkan ruh, ya. Orang tanya, okey, ruh Isa. Isa tu ruh yang Allah bagi. Ruh macam mana? Ruh datang dari mana? Apa semua ni? Ruh itu urusan Allah, ya. Ruhullah, urusan Allah, okey? Okey. Teruskan. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمَا ini adalah kalau ma dua harakat saja berhenti di situ, tapi kita nak wasalkan maka dia jadi mat munfasil ataupun mat jaiz mufasil yang kita baca. Bacaannya jaiz dan hukumnya jaiz dan bacaannya mat mufasil, ya. Uti dua harakat. Apa dia? Ni. Badalkan situ. Utitum mina idgham mutamathilain saghir atau idgham mithlain saghir atau idgham mimim, ya. Dan dia orang pun juga baca apa dia idgham? Apa dia? Dia orang baca juga apa, ya? Utitum. Okey, mim jumpa dengan mim. Dua-dua ni bersifat sama, sifat sama, makhraj sama, tidak ada beza langsung. Okey, maka dia jadi idgham mutamathilan saghir atau idgham mimim atau idgham mithlain saghir. Okey, utitum minal ilmi illa qalila. Minal alif lam al qamariyah, minal ilmi, lam matikan, ilmi, illa qalila, isti'la lila, li dua harakat, lamat iwad. Okey, wala in lanadhhabanna wala in syi'na ikhfa haqiqi wala in syi'na, janganlah in gitu. Lain tidak. Jangan berjiji juga. Sama. Ya, sama. Dengung dia gini. Gini. Tengok. Huruf shin di mana? Huruf shin di sini. Kita nak sebut shin di sini. Shin di sini. Ya. Maka dia datang gini dulu. Dia gini dulu. Tengok. Lidah dia gantung. Lain. Gantung. Dengung di sini. Lain. Dengung pun gerak. Nak tubik dah. Nak keluar. Dengung nak keluar dari hidung ni. Lain. Dia pun meninggi. Naik. Lain. Hilang dengung. Baru tersentuh. Lain. Syik. Barulah dia di situ. Lidah. Lain. Syik. Baru di situ. Dengung dah habis. Ya, ingat. Ya. Itu adalah cara kita dengung ikhfa. Okey. Wala in syi'na. Syik. Sekali lagi hamzah. Syi. Hamzah. Jangan syi'. Ya, hamzah. Syi. Okey. Wala in. Ini pun jangan la'in. Jangan wala'in. La'in. In. 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 Wala in syi'na lanal. Dha mati. Okey. Lanal. Rakhawah. Dha di antara gigi depan. Gigi atas, gigi bawah, keluarkan lidah. Lanal rokhawahkan. Lanadhhaban. Jangan keras. Jangan lanadhhaban. Tidak. Dan dia juga bukan lanadhhaban. Tidak. Ya, bukan gitu, bukan syiddah. Ya, dia adalah rokhawah. Lanal. Okey.
Okey, lanadhabanna billadhi. Sama, ini adalah kalau berhenti billadhi. Tapi kalau terus dia adalah hukum mad jaiz mufasil, mak mufasil ya. Billadhi auhayna, lin kan. Ini yang kata lin. Kalau dia mati bertanda maka dia akan jadi lin. Ya. Auhayna, hai lin. Sekali lagi ya, mati bertanda auhayna ilaika. Sekali lagi lin. Banyak punya lin di sini ya. Lin, lin. Bunyi bacaan lin ya. Huruf waw ni ya, huruf waw ya, dan ya ni adalah huruf mat, tapi ini ya mati. Dia tidak jadi mat lagi, dia adalah huruf lin. Auhayna ilaika thumma la tajidu laka bih. Thumma wajibul gunnah. Wajibul gunnah dengunya berapa? 2 harakat. Thumma la tajidu laka bih. Kalau berhenti, ya, ini adalah maksilah qasirah, tapi kalau berhenti dia bih kalimah di situ sahaja. Kalau berhenti, kalau sambung baru dia berfungsi. Thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. Thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. Di situ ya, wakila. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, baik. Boleh faham? Boleh faham benar. Faham benar? Faham benar-benar dah. Alhamdulillah. Sebab Cik Pah memang nak suruh faham sangat-sangat. Wakila. Okey, di sini apa dia? Iwad 2 harakat. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Okey, kita teruskan tengok. Cik Pah harap semua boleh faham. Semua boleh faham dah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Masya-Allah. Boleh faham semua? Faham. Okey, baik, faham. Kita nak baca? Nak. Okey, kita tengok macam mana bentuk bibir kita bila kita membunyikan setiap huruf. Ya, jangan segan sebab kita nak cantikkan. Ini bukan hanya untuk yang baru tajwid, tapi yang lama macam Cik Pah pun masih membetulkan tajwid ya. Okey, sama-sama kita membetulkan. Okey, baik, kita mula dengan ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakan sikit. Okey. Sekali lagi. A'udzu bil ya, jangan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra mesti disentuh di lelangit atas. Jangan tak tersentuh. Kalau tak tersentuh, dia akan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena sentuh. Sentuh. Rahmanirrahim. Tapi getarannya tidak lebih pada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak bunyi getaran ya. Tersentuh.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Sekali lagi. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sekarang dia kata kena bulatkan. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ya. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Sekali lagi. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah. Sampai di sini dulu, kita jumpa lagi insya-Allah pada petang ini untuk kita
tengok kita petang ni kita tahsin ya dengan sahabat-sahabat tahsin kita, dan kita akan sama-sama tengok bacaan mereka dan kita akan sama-sama tegur menegur ya. Jangan rasa apa-apa, kita cuma tegur menegur ya, insya-Allah. Okey, dan Cik Pah harap semuanya dapat bersama-sama dengan kita, dan Cik Pah mohon maaf kiranya ada salah silap Cik Pah, kerana yang terbaik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Salah silap itu adalah dari Cik Pah sendiri. Cik Pah mohon banyak-banyak kemaafan kerana Cik Pah tidak sempurna. Jika ada salah silap, tolong maklumkan ya. Tolong maklumkan. Cik Pah ucapkan terima kasih kepada yang maklumkan, dan boleh kita ada cara untuk kita betulkannya kembali. Okey, alhamdulillah. Okey, sampai di sini dulu. Cik Pah ucapkan kita sama-sama sudahi dengan tasbih kafarah dan wal aus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka hendaklah kita sentiasa berpesan-pesan dan berkata-kata dengan perkara yang benar dan baik sahaja, dan hendaklah kita banyak-banyak bersabar. Okey, alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik Pah sayang pada semua. Sayang pada semua. Alhamdulillah. Sayang pada semua. Alhamdulillah. Okey. Cik Pah kecilkan balik. Okay. Alhamdulillah ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Love you. Terima kasih. Masya-Allah. Alhamdulillah. Semoga kita dapat belajar dengan baik dan sempurna insya-Allah.